الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya marilah kita mendengar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ke jalan yang benar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripadanya adalah tidak benar, sesat dan menyesatkan. Firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang paling baik kepada sesiapa yang mengharapkan selamat di hari akhirat dan ingat terhadap Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran petunjuk daripadanya dan menjadi contoh bagaimanakah beramal dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja menunjuk kita bagi mengenal Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Mengajar cara beribadat yang betul dan berumah tangga yang selamat. Termasuklah mengajar perjuangan hidup dalam segala bidang, menghadapi berbagai-bagai cabaran. Ketika Rasulullah SAW memulakan dakwahnya, mengajak keluarganya kepada Islam di kalangan bangsa Arab. Di masa itu semenanjung tanah Arab dijajah oleh dua kuasa besar dunia,
Parsi dan Rom. Maka Nabi SAW tidak memulakan perjuangannya dengan kemerdekaan bangsa dan tanah air daripada bangsa asing Parsi dan Rom, tetapi memulakan perjuangan membebaskan bangsanya daripada fahaman akidah dan ajaran jahiliah, mengajak keluarganya dan bangsanya membebaskan diri daripada syirik dan kufur. Kemerdekaan yang sebenar hanya apabila manusia itu menegakkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dalam ibadat dan cara hidup mereka, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, dan menolak pemimpin-pemimpin yang berlagak Tuhan, yang berakhlak dengan akhlak yang buruk, yang menganggap diri-diri mereka seperti itu Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang menyenangkan, Tuhan yang boleh memberi segala-galanya kepada rakyat. Dengan hawa nafsu daripada kalangan yang tidak berakhlak ini, berlakulah perhambaan di kalangan manusia, di kalangan sesama bangsa sendiri, lebih dahsyat daripada perhambaan yang datang daripada bangsa asing. Maka Nabi SAW memulakan perjuangannya, mengajak keluarganya, mengajak kaum dan bangsanya menolak jahiliah, menegakkan tauhid, mengesahkan Allah, melaksanakan hukum syariatnya yang adil kepada seluruh manusia dan seluruh alam. Islam daripada Allah, Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Apabila ramai kalangan keluarga dan bangsanya di Makkatul Mukarramah menentang Rasulullah SAW secara habis-habisan dengan zalim dan jahat, maka Rasulullah SAW berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, mendirikan negara yang mendaulatkan akidah tauhid, menegakkan syariat Allah yang adil, sehingga mendapat sambutan yang ramai di kalangan manusia. Setelah Madinah dalam keadaan yang kuat, Islam mempunyai pendukung dan pejuang-pejuang yang gigih, maka Nabi SAW memimpin bala tentera untuk memerdekakan Mekah daripada pemimpin jahiliah di kalangan kaum bangsanya sendiri. Inilah kemerdekaan yang dihajar oleh Nabi SAW, sehingga bangsa Arab dibebaskan daripada jahiliah, dan Nabi SAW diwafatkan oleh Allah. Para sahabat menyambung perjuangannya menghadapi dua kuasa besar Parsi dan Rom. Apabila pemimpin Parsi bertanyakan Rabi' bin Amir, duta yang dihantar untuk berjumpa dengan kerajaan Parsi, apakah tujuan perjuangan kamu? Sanggup menghadapi Parsi, kuasa besar dunia, sekiranya kamu dalam keadaan miskin, lapar, papa dan bangsat, kami sanggup menghantar segala bantuan makanan
dan kekayaan kepada kamu. Dengan tegas Rub'i bin Amir menjawab, Allahu ta'ala linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami datang ke sini untuk mengajak sesiapa yang mahu, tidak dipaksa, untuk mengajak sesiapa yang mahu daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk, sesama manusia, kepada memperhambakan diri hanya kepada Allah, daripada ajaran-ajaran yang zalim, berbagai-bagai agama dan pahaman, kepada adil yang dibawa oleh Islam, daripada dunia yang sempit kepada ajaran yang luas, selamat di dunia sehingga hari akhirat. Inilah risalah, message ataupun ajaran yang nyata yang disampaikan oleh Islam, yang dipahami oleh generasi awal Islam, bahawa kemerdekaan yang sebenar apabila Islam ditegakkan, manusia memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang bukan Islam Qibti membawa anaknya yang dizalimi di Mesir menemui Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerana anaknya dipukul oleh anak Gubernur Mesir, kerana anaknya mengalahkan anak Gubernur dalam perlombaan kuda. Anak Gubernur pemimpin Mesir memukul pemuda Qibti yang bukan Islam kerana kalah dalam perlombaan kuda, dengan marah mengatakan, Ana ibnul akramin, akulah anak orang yang paling besar di Mesir ini. Kamu sanggup mengalahkan aku? Kalau lawan dengan aku, kamu kena buat kalah. Maka Qibti ataupun penganut Kristian Koptik yang bukan Islam membawa anaknya dipukul oleh anak Gubernur Mesir, datang ke Madinah menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar menghantar surat kepada Gubernurnya Ammar bin As supaya datang ke Mesir dan bawa bersamanya anaknya yang dinamakan. Setelah Ammar bin As radhiyallahu anhu datang membawa anaknya yang memukul pemuda Qibti, dibicarakan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dilakukan hukuman qisas, hukuman pukul balas. Umar membuat keputusan, idrib ibnal akramin, sila pukul anak orang kenamaan yang besar ini yang telah memukul kamu. Itulah hukumannya yang adil yang ditunjuk oleh Islam. Dan Umar berpaling kepada Gubernur Ammar bin As dan berkata, Ya Ammar, matasta'badtumun nas wa qad wadadathum ummahatuhum ahrara. Wahai Ammar, sejak bila kamu memperhambakan manusia, sesama manusia? Sesungguhnya manusia itu dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas dan merdeka. Inilah kemerdekaan yang diajar oleh Islam, bukan menghambat bangsa asing yang menjajah begitu sahaja, tetapi tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar
menjadikan manusia itu merdeka dalam arti kata yang sebenarnya. Maka tidak ada kemerdekaan yang sebenar selagi syariat Allah tidak ditinggikan. Berlaku kezaliman, penindasan, penipuan, merendah-rendah di kalangan sesama manusia. Apabila adanya manusia yang menganggap dirinya mengatasi undang-undang dan mengatasi peraturan yang boleh melakukan apa sahaja, tidak boleh mewujudkan kemerdekaan yang sebenar, melainkan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan tidak ada arti dan makna walaupun penjajah asing sudah pulang ke tanah air mereka masing-masing. Tanah air umat Islam termasuk negara kita dikatakan mencapai kemerdekaan, tetapi umat Islam diperintah oleh peraturan-peraturan jahiliah. Malangnya bukan jahiliah bangsa sendiri, tetapi lebih dahsyat dan menyesatkan, jahiliah penjajah asing yang pernah memperhambakan diri, yang menyambung rangkaian penjajahan dan perhambaan sehingga bertali-tali menjadikan bangsa umat Islam bangsa yang melarat, bangsa yang merempat, bangsa yang hina, dihina oleh kaum bangsanya sendiri yang mewakili penjajah-penjajah asing yang pulang ke negeri mereka. Dengan ditambah lagi penyakit-penyakit warisan penjajah yang meruntuhkan akhlak, yang merendahkan pribadi, yang menghilangkan jati diri umat Islam. Marilah ketika semangat menyambut kemerdekaan ini, kita memahami petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita petunjuk yang sebenarnya. Sesungguhnya kita tidak merdeka dalam arti kata yang sebenar selagi kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperhambakan diri kepadanya, menolak segala bentuk syirik, bukan saja syirik ibadat, termasuk syirik amalan-amalan cara hidup jahiliah yang ditolak, yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh menyelamatkan umat di dunia sehingga hari akhirat. Yang hanya menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat ialah mengikut contoh Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajar kita dalam semua perkara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap, mengira diri masing-masing sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat, hari yang tidak ada pembela melainkan iman dan amal yang saleh serta akhlak yang mulia. Hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Seterusnya kita telah lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat itu, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melayakkan kita mendapat syafaatnya dan bersama dengannya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.